Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran. Tafsirul Quran Surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24, juzuk yang ke-18. Bahasa dia yang ke-18. InsyaAllah, kita masih lagi dalam siri pembongkaran kejahatan golongan yang menuduh orang-orang yang baik dengan perbuatan yang tak baik, iaitulah perbuatan jahat golongan munafikin yang cuba nak porak-perandakan keharmonian, ketenangan, kedamaian masyarakat Islam. Dalam cerita ini, khususnya di zaman Nabi SAW, peristiwa yang berlaku kepada rumah tangga Nabi sendiri yang dibuat oleh Ibnu Ubay bin Salul dan beberapa orang yang terpengaruh dengan diayah, dengan propaganda yang dimainkan oleh mereka. Baik para pelajar sekalian, sambungan kita pada kali ini bermula ayat 23. Ayat 23 bagi pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 738. Muka surat berapa? 738. Kita baca dulu ayat. Ayat kita pada kali ini dari 23 sampai 26. Perbincangan kita 23 sehingga 26. Baik. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
Balik semula kita kepada ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya. Itu dia panggil muhsanat, terpelihara kehormatannya. Al-ghafilat, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan. Al-mu'minat, lagi wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah gambarkan jenis wanita yang dituduh itu, ini sifatnya. Muhsanat, ghafilat, mu'minat. Sanggup, sampai hati kamu, sanggup kamu melemparkan tuduhan kepada wanita, ini sifatnya. Allahu Akbar. Sepadan dengan perbuatan kamu itu, lu'inu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka pula, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar, bala bencananya yang besar, dia punya azabnya. Na'uzubillah. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita tentang bahayanya golongan yang jahat, yang melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Tengok dalam ayat yang lepas. Setelah berlakunya peristiwa Al-Ifki yang dipelopori oleh golongan munafikin, dan juga mereka juga beberapa orang Islam yang terpengaruh dengan diayah mereka. Salah seorang daripadanya, Mistah, yang menjadi anak angkat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sepatutnya dialah yang melindungi Aisyah, mempertahankan Sayyidah Aisyah daripada tuduhan-tuduhan jahat. Tak boleh, ini adik saya, ini. Karena itulah Allah ulang banyak kali, laula, sepatutnya bila kamu dengar berita ni kamu tolak. Sepatutnya kita sebagai seorang beriman percaya kepada orang yang beriman, sepatutnya Allah. Tapi banyak yang tak sepatut yang berlaku. Kemudian apabila turun ayat Quran menggalakkan al-afu wal ya'fu wal yasfahu, dua sifat besar bagi orang yang berjiwa besar. Dua sifat besar bagi orang yang berjiwa besar, iaitu al-afu wal safhu. Al-afu makna kita tak balas balik kejahatan orang. As-safhu, kita delete. Kita lupakan kesalahan orang dengan kita memaafkannya. Dua sifat besar. Maka Abu Bakar bila diberi galakkan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, mu tak suka Allah ampun? Abu Bakar jawab, bala, aku nak. Maka dia panggil Mistah, bagi balik bantuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir ayat, wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Allah tutup ayat 22 dengan dua sifatnya, Ghafur Ar-Rahim. Ba'dal amri bil afu. Allah suruh bagi arahan kepada orang yang punya kekayaan supaya maafkan kesalahan orang itu. Rubbama jarra ala misli hadhil isah. Dengan perbuatan tak baik yang dia lakukan itu, kamu maafkan dia. Allahu Akbar. Maka Allah bagi tahu, kalau kamu maaf, Allah bersifat dengan Ghafur, bersifat dengan Rahim. Dalam siri yang lepas, kata di antara benda ajaib yang disebut oleh para ulama Islam, kita ni mengharapkan keampunan, belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila sampai waktunya terkena kepada kita, kita tak mau maafkan orang. Ini di antara ajaibnya benda. Kita nak minta Allah maafkan kita, tapi kita tak nak maafkan orang. La.
Maka kita kena seimbang. Kita maafkan orang, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Walaupun begitu, Allah tegaskan, siapa yang belum bertaubat, siapa yang masih meneruskan perbuatan jahat ini di atas dunia, siapa yang masih tak mau undur ke belakang, balik semula ke jalan, ke pangkal jalan, jadi orang baik, jangan duk tuduh-tuduh orang, maka turunlah ancaman ayat 23 ini, sekali lagi memperingatkan golongan yang masih degil, yang masih keras kepala. Nak juga menuduh orang, walaupun sudah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa ayat ini? Adakah kita nak kata keras kepala sangat masyarakat ni? Jawabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tengok sampai saat ini dalam video-video yang dirakamkan, ucapan-ucapan yang dihamburkan oleh sebahagian, saya kata sebahagian daripada kumpulan-kumpulan Rafidah ataupun kumpulan Syiah yang masih lagi menuduh Aisyah, mengutuk Sayyidah Aisyah dengan tuduhan jahat ini. Sudah 1400 tahun. Barra'ahallah, Allah Ta'ala sendiri yang bersihkan Aisyah dengan beberapa ayat yang diturunkan menjadi bacaan kita dalam salat luar salat, pagi, petang dan siang dan malam, tapi mereka masih lagi mengutuk. Maka siapa yang berani meneruskan tugas jahat ini, inilah balasannya. Kita baca semula ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, seorang mukminah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama berbincang, siapakah orang itu? Kata di Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, setelah menyebut khilaf ulama tentang al-muhsanat, perempuan wanita yang baik itu, wanita yang menjaga kehormatan ini siapa? Qal aula hadhihi al-aqwal fi dhalika indi bis-shawab. Sebaik-baik analisa yang dibuat daripada perbincangan ini, nazalat hadhihi al-ayah fi sya'ni Aisyah. Ayat ini masih lagi turun berkaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, sebab Allah dah bersihkan dia. Masih ada lagi mulut celupar, masih ada lagi orang yang tak reti adab, masih ada lagi orang nak buat tuduhan. Maka inilah hukumannya. Namun begitu, kata Ibnu Jarir, wal hukmu biha amun fi kulli man kana bis sifatil lati wasafahu Allah biha. Asal cerita turun kepada Sayyidah Aisyah, namun begitu ayat ini umum kepada semua wanita-wanita yang baik yang melalui ancaman ataupun tuduhan jahat seperti ini. Dia bukan sebagaimana kaedah ulama tafsir kata, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajar tanda dia catat dia punya kaedah. Kaedah kata dalam bab kita mengaji Quran ni, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira daripada ayat itu umum lafaz. Siapa tuduh wanita yarmunal muhsanat lu'inu. Tak kira lah sebab nuzul tu, memanglah para ulama tafsir kata turun kepada Sayyidah Aisyah. Kerana itu ulama berbincang, qila ada yang mengatakan ini khas untuk penuduh Aisyah saja, tuduh isteri Nabi SAW saja, tetapi Ibnu Jarir mengatakan hal hukmu am,
hukum itu umum. Mana semua orang yang perangai macam ni, buat kerja macam ni, maka mereka masuk di bawah laknat Allah Azza wa Jalla fid dunya wal akhirah. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Laknat, apa nama laknat? Para jemaah sekalian, laknat bermakna sekiranya mereka tak taubat, sekiranya mereka masih meneruskan tuduhan jahat ini, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Itu dia panggil besarnya kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduh orang yang baik. Apalagi kalau tuduhan itu dilemparkan ke atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan Rafidah sampai saat ini masih lagi melaknat. Apabila ada cubaan untuk takrib, nak mendekatkan kumpulan Syiah dengan ahli sunnah, maka para pendakwah mengatakan satu je kami minta. Apa yang nak minta apa? Tinggalkan dulu tuduhan kepada Aisyah. Tinggalkan dulu tuduhan kepada sahabat, kutuk sahabat. Berhenti yang tu, kita buka lembaran takrib. Kalau tidak, usahlah bercakap tentang takrib. Usahlah bercakap tentang apa saja percubaan untuk nak mendekatkan dengan Syiah, selagi mulut busuk ini tidak dibersihkan. Kata dia ulama, luqima bil hajar, mulut itu patut dilontar dengan batu ke dalam mulut. Maka jangan cuba-cuba untuk bertakrib. Tidak ada faedahnya dengan orang yang seperti ini. Ibu kita dituduh, masih lagi bersangka baik. Mak kita biasa ni pun kalau orang kata tak baik, kita akan lawan. Ini ibu Ummul Mukminin, ibu segala orang mukmin dalam dunia ini. Sayyidah Aisyah dituduh, kita masih lagi bertakrib, masih lagi boleh senyum-senyum, masih lagi boleh berdakak ketika bersalam. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Baiklah. Perbincangan ulama huna, dia kata kenapa disebut mukminat? Alladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Tidak disebut al-mu'minin. Maknanya sedangkan ayat ini, kalau orang tuduh orang laki-laki juga, sama. Sebab dia tak akan berlaku tuduhan ini kecuali ada perempuan, ada laki-laki. Kalau tidak, tak jadi. Tidak akan jadi zina. Tak ada perempuan, tak ada laki-laki. Kan? Baik. Kata di para ulama, istighna'an bi'annahu, memadailah bila kita kata tuduh orang bermukminat, dia kena ada mukmin. Sebab kalau tidak, tak jadi tuduhan. Kalau tak ada orang laki-laki, mana ada zina? Allahu Akbar. Itu dia. Baiklah, para pelajar sekalian, Allah sifatkan di sini muhsanat. Satu lagi. Muhsanat itu terpelihara diri. Ghafilat. Makna ghafilat ni tak ada lintasan dalam hati dia nak buat benda tak baik. Allah. Thana'un alaihinna. Allah Ta'ala puji kepada wanita-wanita ini dengan sifat salimatis sadr. Mempunyai dada yang lapang, bersih hati. Sebab itu dia tak fikir nak buat benda yang macam ni. Orang yang tak fikir nak buat benda jahat, tiba-tiba kamu masih lagi menuduh Allah. Dahsyatnya. Kalau yang fikir pun orang tak tuduh, apalagi yang tak fikir. Baik. Lu'inu, apa makna al-la'nah? Dengar ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita kata laknat, laknat maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Laknat di dunia, semalam kita dah bincang tentang hukuman ke atas penuduh orang ni. Yang pertama, fizikalnya disebat dari sudut kedudukan agamanya, dia panggil tafsiq. Dianggap sebagai fasik di sisi Allah Azza wa Jalla dan ditarik balik keahlian dia sebagai orang yang boleh memberi persaksian. Ini maknanya saksi dia tidak diterima dan dia dianggap fasik
Dia duduk di kalangan orang mukmin sebagai orang makhluk asing dalam dunia yang luas. Dia ni, cakapan dia, la. Allah Ta'ala reject dia punya syahadah. Allah Ta'ala tolak dia punya persaksian. Allah musta'an. Laknat di akhirat dengan mana Allah jauhkan dia daripada sebarang rahmat Allah, bermakna mereka ini walahum azabun azim. Mereka duduk dalam azab. Azab tu laknat dah. Bila kena laknat, kenalah azab. Kita kata na'udzubillah. Kan? Walahum azabun azim fi jahannam illam yatubu qabla wafatihim, sekiranya mereka tidak bertaubat sebelum dia mati terhadap tuduhan jahat yang dilemparkan ke atas wanita-wanita yang baik. Termasuk juga laki-laki yang baik. Jadi sekarang ni kita tengok para pelajar sekalian, kalau ada orang yang menuduh orang buat benda fahisyah, benda keji macam ni, sekiranya dia tahu, dia tuduh itu jahat dan dia tak mau tarik balik, bermakna orang itu sangat-sangatlah tidak baik. Tetapi kalau tuduhan dia itu betul, orang yang dituduh pula beria-ria, berselindung di sebalik nama tu, nama ni, slogan tu, slogan ni, mencari perlindungan di bawah dagu, di bawah ketiak ulama-ulama besar dunia contohnya, maka orang ini juga satu jenayah besar dia buat, dia juga telah memporak-perandakan masyarakat. Kita kata inilah perbuatan yang tak baik. Allah Ta'ala laknat perbuatan ini. Allah Ta'ala laknat perbuatan menuduh dan orang-orang yang melakukannya juga. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka dahsyat di sisi Allah Azza wa Jalla, dilaknat. Peringatan Nabi SAW tentang perkara ini dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Tuan-tuan tandalah kan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkan diri kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Apa dia 7 perkara itu? Yang pertama asyirku billah, syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga bunuh orang tanpa hak. Yang keempat makan harta anak yatim. Yang kelima riba, makan riba. Yang keenam lari dari medan perang. Bukan lari kerana strategi, lari kerana takut. Yang ketujuh, qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita yang baik dengan tuduhan zina. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. 7 dosa besar ini. Baiklah. Kita pergi kepada keadaan mereka di akhirat bagaimana. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Pada hari mana tu? Yaumul Qiyamah. Pada hari kiamat. Lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka. Lidah, tangan, kaki. Menjadi saksi atas diri mereka sendiri tentang segala perkara yang mereka lakukan di dunia dulu. Lidah. Jadi pada hari kiamat esok, anggota kita menjadi saksi ke atas kita sendiri. Fatantiqu bighairi ikhtiyarihim. Kaki, tangan, setelah mula-mula mulut cakap, kemudian mulut ni masih lagi nak kelentong, nak kona kanan kona sini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah jatuhkan hukuman, hari ini aku tutup mulut kamu, seal mulut. Yang bercakapnya apa? Tangan, kaki. Tangan, kaki bercakap tanpa, bukan dengan pilihan mereka, tapi itulah kebenaran yang berlaku. Tangan bagi tahu, aku ambil, aku tulis. Tanganlah inilah yang share kata-kata fitnah kepada orang dulu. Tangan inilah duk edit gambar-gambar orang, duk pangkah gambar orang, duk buat apa ni, dialog-dialog yang orang tak cakap. Allahul Musta'an. Dalam handphone kita pun tuan-tuan, jemaah pendakwah, grup masjid, grup majlis ilmu pun kadang-kadang masuk juga ni gambar-gambar poster-poster ni.
Yang tak tahalnya, dia tulis kat bawah tu, betulkah ini? Subhanallah. Senang hidup kamu. Ambil gambar orang pangkal, ambil berita-berita yang kat sana sini, copy paste. Orang Kelantan kata koyok tepek, pergi letak dalam gerut. Sepatah ya tanya, betulkah ini? Kalau kamu tak tahu tak betul, tak usah duduk share lah. Boleh menimbulkan fitnah. Ada setengah orang yang suka jadi musyawis. Musyawis ni orang panggil pengacau dalam gerut. Asyik duduk share benda-benda yang itulah kata orang kullu ina'im bima fihi yandah. Bekas akan mengeluarkan isi dalamnya. Kita boleh tengok kepribadi orang daripada Facebook dia, daripada yang dia share, kita nampak orang ni nak pergi ke mana. Maka tangan akan kata, tangan ni lah dulu share, tangan ni lah dulu menulis, tangan dulu ni lah dulu yang buat macam-macam tuduhan. Kaki ni lah yang bawa dia pergi sana sini. Allahu Akbar. Baiklah. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahik. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba Nabi kita ketawa. Kita dah belajar dulu kan, ketawa Nabi itu setakat mana? Setakat nampak gigi. Putih gigi dia. Tak pernah nampak langit. Langit tak nampak sebab dia tak nganga. Senyum. Allahu Akbar. Faqala hal tadruna mimma adhak. Allahu Akbar. Bahagianya para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Kamu tahu kenapa aku ketawa?" Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Itulah adab para sahabat. Kan? Adab para sahabat, Allah Ta'ala dengan Rasul dia tahu. Kami pun nak tahu sekarang kenapa. Qala min mukhatabatil abdi rabbahu. Aku ketawa sebab aku dapat wahyu satu peristiwa hamba Allah Ta'ala ni bercakap dengan Allah di akhirat lah. Yaqulu ya Rabbi alam tujirni minaz zulmi. Wahai Tuhanku, bukankah Tuhan larang kami hamba-Mu daripada melakukan kezaliman? Yaqulullahu ta'ala, bala, ya. Fa inni la ujizu ala nafsi. Aku sendiri pun aku tak buat kezaliman. Aku sendiri, aku tak zalim kepada hamba-Ku. Kerana itu ulama Ahlus Sunnah meletakkan dasar apabila kita bercakap tentang Allah, para pelajar catat, ini kaedah. Kaedah ini mengatakan, kalau Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan, fabi fadlihi, itu dengan limpah kurnia Allah semata-mata. Tak ada jasa kita kepada Allah. Tidak ada jasa kita kepada Allah. Sekiranya Allah ambil tindakan ke atas mana-mana hambanya, fabi adlihi, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas hambanya, itu dengan keadilan dia. Dengan raca timbangan adil Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita kata Tuhan tak adil Tuhan. Allah kata di sini, fa inni la ujizu ala nafsi. Aku pun tak benarkan diri aku berlaku zalim kepada hamba-Ku. Illa syahidan minni. Semua yang berlaku ini adalah saksi-saksi aku yang telah melaporkan kepadaku. Allah Ta'ala tahu, tak perlu ada saksi. Tetapi Allah lantik saksi ini supaya manusia terasa, aku yang salah. Aku yang buat perangai. Aku yang buat kerana buat onar. Kan? Maka fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, kafa binafsika al-yawma 'alaika syahida. Cukuplah diri kamu sendiri pada hari ini menjadi saksi. Dalam surah Al-Isra, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri yang menghitung dosa, pahala, amalan baik, amalan buruk yang kamu buat. Wabil kiramil katibina syuhuda. Dan kiraman katibin, pencatat amalan menjadi saksi. Fayuqalu li arkani intiqi. Allahu Akbar. Ketika itulah ditutupnya mulut, cukup mulut, jangan cakap. Allah Ta'ala perintahkan anggota-anggota kita bercakap. Fatantiqu bi'amalihi. Maka semua bercakap, melaporkan amalan apa yang dia buat. Tangan kata aku, kaki kata aku, kita kata, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
dengan kebesaran zatmu, dengan kemuliaan namamu, dengan ketinggian sifatmu. Ya Allah, berikanlah kemaafan kepada kami di dunia dan maaf tutuplah segala keaiban kami di akhirat. Ya Rabbal Alamin, wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Karim. Hadis ini rawahu al-Muslim. Hadis sahih. Para pelajar sekalian. Baik, kita pergi kepada ayat 25. Setelah anggota-anggota menjadi saksi terhadap perbuatan kita, ayat 25, Yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Yawma idzin, pada hari itu. Hari mana tu? Pada hari Allah Ta'ala sempurnakan kira-kira. Allah Ta'ala akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Allahu Akbar. Hari kiamat. Hari pengadilan. Hari dihitung segala perkara. Yaumatu belas sarair, didedahkan segala rahsia. Allahu Akbar. Dan dibalas segala amalan manusia bila zulmin, dengan tidak ada sebarang bentuk kezaliman. Dalam surah yang lepas, suratul Anbiya ayat 47, tuan-tuan dan puan-puan pelajar masih ingat? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Kami dah letak neraca timbangan yang adil pada hari kiamat. Tidak ada siapa dizalimi pada hari ini. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Sebesar biji khardal, biji sawi. Kebaikan yang kamu buat, keburukan yang kamu buat, ataina biha, kami bawa ke muka pengadilan. Karena itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila datang orang ke rumah dia minta bantuan, pembantu dia cari-cari, ada sebiji tamar je. Subhanallah, isteri Nabi. Kalau kita adalah berkilo-kilo tamar kan, musim PKP ni pun tamar sampai. Macam-macam COD berlaku. Rumah Aisyah, zaujun Nabi, isteri Nabi yang mulia, ada sebiji tamar. Pembantu dia kata, ya Ummah, nak bagi ke sebiji? Malu ke orang ni? Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Hisabuna. Kira-kira amalan kita bukan dengan benda besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Siapa dia buat zarrah, sebesar zarrah, seberak zarrah, sebesar biji sawi, khardalin, ataina biha, dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Mikro kata orang sekarang kan. Maknanya kecil. Bukan kira dengan kilo, bukan kira dengan pikul, dengan tan, tapi dikira dengan zarrah, dengan khardal. Subhanallah. Wa kafa bina hasibin. Allah kata cukuplah kami yang menghitung amalan kamu. Tanda para pelajar surah Al-Anbiya ayat 47. Jadi bagaimana kita nak lari? Kemana kita nak pergi? Kalaulah sebesar biji sawi, seberak zarah, atom, kita kira, bagaimana kalau kita buat yang besar-besar? Bagaimana kalau kita buat yang lebih berat? Bagaimana kalau dosa kita yang dahsyat lebih daripada itu? Apa benda atas dunia yang kita tak buat? Kaifa nanju? Bagaimana kita nak selamatkan diri di akhirat esok, para jemaah sekalian? Inilah masanya al-bidarul bidar. Segeralah kita bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kita kembali kepada Allah. Minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita di atas dunia. Kita minta Allah Ta'ala maaf kita di sini. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, apa Tuhan sebut di sini? Hari ini aku balas segala perbuatan kamu. Bila zulmin, tak ada zalim. Wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Allah. Dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah
ialah Tuhan yang Maha Adil. Allah, Tuhan yang Maha Adil. Lagi nyata keadilannya. Wa yankashifu lahum. Tengok. Yankashifu lahum hinaha. Ketika pada hari itu, terdahlah segala rahsia. Nampaklah siapa Allah. Kan? Dia tahu Allah Ta'ala Maha benar. Allah Ta'ala itu mawjud. Allah Ta'ala itu sabit fi zatihi wa sifatihi. Dengan sifat-sifat Allah. Karena itulah atas dunia ni kita duk berpolemik tentang sifat Allah, sifat ni. Bila kamu mati berhadapan dengan Allah nanti, baru kita tahu ini yang sebenarnya. Habis atas dunia ni, kita berpeganglah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh para ulama salafus salih dalam perkara-perkara gaib, perkara yang kita tidak tahu. Maka pada hari itu az-zahir terserlah, teredah segala rahsia, tidak ada syak lagi. Maka apa boleh buat? Nak lari tak boleh, nak undur ke belakang pun tak boleh, nak pergi ke mana pun tak boleh. Kita terimalah apa yang kita pegang di atas dunia, apa amalan yang kita buat atas dunia, itulah balasannya di akhirat. Jadi siapa yang nak selamat di akhirat, perbaikilah diri di dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam ayat ini. Kemudian kita pergi kepada ayat terakhir dalam perbincangan kita ini. Ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Lazimnya, perempuan yang jahat adalah untuk laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Itu kelazimannya begitu. Sebab itulah dalam ayat yang lepas, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Penzina itu dia akan nikah, kahwin, kumpul dengan sama-sama penzina. Sekali lagi Allah Ta'ala bawa di sini, al-khabithatu lil-khabithin. Orang jahat untuk orang jahat. Wanita yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Ayat ini, kata di para ulama tafsir, munasabatul ayah. Ba'da an barra'a subhanahu Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Allah Subhanahu wa taala bebaskan Aisyah, bersihkan Aisyah daripada tuduhan-tuduhan jahat al-ifki, kemudian Allah peringatkan sesiapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha dan semua wanita-wanita yang baik, mereka itu dilaknat. Dilaknat apa? Dilaknat dari dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala bawa mari kepada kita, tidak ada sebarang keraguan lagi terhadap bersihnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala pilih dia duduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih, at-tahir, yang suci. Kan? Maka Allah gambarkan di sini orang jahat untuk orang jahat, orang baik untuk orang baik. Sebagai dalam ayat ini, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sebaliknya perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat terhadap mereka. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka yang baik itu akan beroleh keampunan dari Allah dan pengurniaan rahmat, pahala, balasan yang sangat mulia. Para pelajar sekalian, tengok kepada nota 114 dalam tafsir pimpinan, yakni huraian dia. Biasanya orang-orang yang buruk perangainya lebih suka mencari pasangan hidupnya dari orang yang sejenis dengannya. Sebagaimana kata orang, lalak mencari benda yang busuk. Yang baik-baik tentu akan memilih pasangan hidupnya dari orang yang baik pula. Spesies lebah. Lebah suka jadi cari benda yang baik. Cari madu, cari bunga, cari Allahu Akbar.
Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Demikian juga isterinya dan seisi rumah tangganya. Oleh itu, tuduhan buruk terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah yang berpunca dari ketua kaum munafik itu nyatalah dusta. Jadi dengan ini, ayat 26 ini berakhirlah ayat-ayat suci yang berhubung dengan berita hadisul ifki, bermula daripada ayat 11 sampai ayat ni. Kan? Ayat sebelah kita. Jadi para jemaah sekalian, panjang sekali Allah Ta'ala nak angkat darjat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai panjang sekali. Innal ladzina ja'u bil ifki bermula daripada ayat 11 sampai ayat 26. Allah Ta'ala rakamkan di sini bersihnya Aisyah. Karena itulah saya namakan kumpulan yang memburuk Aisyah ni kumpulan mulut busuk fi dunia wa fil akhirah. Nas'alullah al-afwa. Baiklah para jemaah, kita tengok dalam sudut tafsir pula. Tadi secara huraian secara al-khabithatu. Orang yang busuk perangainya, khabis, buruk perangainya. Al-khabithatu minal aqwali wal a'mal. Sama ada busuk tu dari sudut perbuatan dia, perkataan dia. Dia seseorang perempuan, maka tidak layak dia tu kecuali pergi cari geng-geng busuk juga. Wa kadzalikal khabithun. Demikian juga laki-laki yang buruk perangai pergi cari perempuan yang sama juga. Allahu akbar. Nas'alullah salamatul afiyah. Al-Imamul Mawardi rahimahullah, dia kata al-khabithatu lil khabithin. Perempuan yang buruk perangai itu bagi laki-laki yang buruk. Maka di sini ada 3 aqawil, 3 pandangan. Yang pertama, perempuan yang buruk perangai laki-laki yang buruk. Dan sebaliknya, kan? Yang kedua, itu orang itu sendiri. Yang kedua, al-khabithatu minal a'mal. Perbuatan yang buruk ini sesuai dengan orang yang buruk. Laki-laki atau perempuan. Sebab itu, kita orang rasa nak jadi orang baik. Saya yakin dan percaya. Saya sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya ini. Semua kita nak jadi orang baik. Sah. Tak payah tanya lagi dah. Kalau tanya semua nak jadi orang baik. Bila kita nak jadi orang baik, pilihlah amalan yang baik untuk kehidupan kita. Yang ketiga, kata tadi, al-khabithatu minal kalam lil khabithina minan nas. Orang yang punya tutur kata, percakapan yang buruk sesuai dengan orang yang buruk dia punya kelakuan. 3 perkara sini. Sama ada orang tu sendiri, peribadi dia buruk, ataupun perbuatan dia buruk, ataupun perkataan dia buruk. Tidak sesuai dengan orang yang baik. Ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala pilih, beri kepada kita, para jemaah, kamu nak jadi orang mana? Nak jadi orang baik? Tinggalkan perkataan buruk, tinggalkan perbuatan yang buruk. Hari ini bermula. Jangan tunggu besok. Kita tak tahu besok kita hidup lagi ke tidak. Perkiraan kita yaumiyan. Daily. Amalan kita, muhasabah kita hari-hari. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Tuan-tuan rasa nak baik, semak kita punya perkataan. Semak kita punya perbuatan. Hari-hari kita duk share apa dalam grup. Duk sebar apa dalam Facebook. Duk cakap apa kita, sama-sama kita. Kalau cakap kita perli orang, hina orang, ngumpat orang, maka itulah perbuatan yang buruk pada laki-laki dan perempuan yang buruk. Kita sendiri menilai kita. Aku nak jadi orang buruk, orang khabis, orang tayyib, tukar gaya hidup kita. Tukar gaya hidup. Ini saya rasa kadang-kadang sayang. Orang yang baik, ada ilmu, tapi Facebook dia mengajar saya, erti mengajar saya bagaimana nak perli orang. Itu je kerja dia. Kalau saya buka dia, tengok yang dia, lalu kat kita punya Facebook, tengok, Masya Allah, Ustaz. Ini ke yang kau ajar, yang kau didik masyarakat? Perli orang.
Orang Kelantan kata nganyi orang. Sampai saya tulis, saya kata ustaz, kalau saya nak belajar, perli saya belajar dengan ustaz ya, dia ketawa. Subhanallah. Pelajar-pelajar yang suka belajar Quran, belajar sunnah. Tapi kepribadian terserlah. Patutnya kepribadian buruk kita diserlah pada hari kiamat. Tidak, Tuhan sendiri menyerlahkan kepribadian dia. Tadilah saya kata tadi, kullu ina'im bima fihi yandah. Setiap bekas itu akan mengeluarkan isi dalam. Kalau dah hati kita begitu sakit hati kepada orang, itulah yang kita luahkan di tulisan kita, yang kita luah dalam, yang kita share, itulah perbuatan kita. Maka kata di para ulama, al-khabithatu lil-khabithin, semua dimensi. Sama ada orang itu sendiri menjadi khabith, ataupun orang perkataannya khabith, ataupun perbuatannya khabith, wal-iyazubillah. Baiklah. Yang kita naknya, wat-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang baik, laki-laki yang baik, Allah beri kepada pasangan yang baik. Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikan kita dan pasangan kita minat tayyibina wat-tayyibat. Allah Ta'ala rezekikan kita mendapat anak dan menantu minat tayyibina wat-tayyibat. Kita pilihlah yang baik-baik. Tengok anak orang, kalau kita berkenan, istikharah, semak kepribadian sebelum dijadikan menantu, sebelum dipilih orang. Bukan kerana tengok budak ni comel, pandai bercakap, apakah jadi selalu? La. Pilih. Istikharah, minta dengan Allah Ta'ala. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang yang baik-baik itu, orang yang bersih diri itu, bebas daripada tuduhan-tuduhan orang. Lahum maufiratun warizqun karim. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, bagi mereka keampunan Allah dan rezeki limpah kurnia daripada Allah. Kita sudah tadabur dulu, kenapa Allah kata rizqun karim. Rezeki daripada pengurnia yang sangat mulia, sebab kurniaan kita, syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kita itu semata-mata rezeki. Semata-mata limpah kurnia Allah. Kalau kita nak bayar, memang tak terbayar pun. Nak bayar dengan apa kita? Memang tak ada bayaran. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Cuma dalam kepala kita ada teringat satu perkara. Teringat ke tidak? Bagaimana kita nak realisasikan dalam hidup kita ini? Ayat ini dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Nuh. Wa daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah kata, aku buat bandingan kepada orang kafir, isteri Nuh, isteri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Dua wanita ini duduk di bawah dua nabi. Subhanallah. Juga anak Nabi Nuh sendiri tak mau naik atas kapal. Bapa Nabi Ibrahim, toke berhala. Bukan setakat penyembah berhala, toke berhala. Wal hikmatu fi zalik. Tanda tuan-tuan. Kita hilangkan apa yang terdetik dalam hati, berdenyuk dalam kepala kita. Kenapa? Allah kata al-khabithatu lil-khabithin. Kenapa terjadi juga seperti ini? Wal hikmatu fi zalik. Hikmahnya at-tafakkur wal itti'az. Allah nak minta supaya kita berfikir, kita mengambil pengajaran, kita sentiasa cemas. Wa adamu rukunil insan ila qaribihi taqi. Setiap orang jangan menyandarkan diri dia, confident dia, rasa tenang hati, rasa sedap hati kepada keluarga kita yang bertakwa. Saya tak ada masalah apa. Alhamdulillah, walaupun saya macam ni, hidup lagu ni, tapi adik-beradik saya, ya ni ustaz, ini doktor tafsir, ini qadi, ini pendakwah hebat, ini wanita pula, saya tak ada masalah. Suami saya Pak Imam, suami saya ustaz, bukan ustaz biasa-biasa, ustaz selebriti. Kan? Asyik keluar TV je. Cakap dalam TV menangis-nangis. Kan? Apa nak buat? Maka setiap orang tak boleh confident
berdasarkan kepada kedudukan dia dengan orang yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Bandingan-bandingan yang kami buat itu, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak memahaminya kecuali orang yang alim, orang yang belajar mengkaji keadaan ini. Dalam suratul Hasyri, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Semua bandingan yang kami buat itu kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Suratul Hasyri ayat 21. Surah Ankabut ayat 43, illal alimun. La'allahum yatafakkarun, fa'iza ulima. Maka apabila kita ketahui bahawa anna mudakhalatin bainan nasi zaujiyah. Mana orang yang paling rapat dalam hidup kita ni, suami isteri lah paling rapat sekali. Kita kata kita rapat dengan adik-beradik, kita rapat dengan mak ayah kita, tidak serapat kita dengan isteri. Isteri walaupun baik dengan adik-beradik dengan mak ayah, tidak serapat dengan suami. Wa ma'azalika. Wa ma'azalik. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, wahuma nabiyan, mereka berdua nabi, lan tanfa'huma, tidak memberi manfaat kepada siapa? Kepada dua wanita ini. Sebab apa? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dua wanita ini tak mendapat faedah daripada dua nabi ini, dan dikatakan kepada dua-duanya masuklah dalam neraka bersama dengan ahli-ahli neraka yang lain. Surah At-Tahrim ayat 10. Allahu Akbar. Iza alimal insan zalik. Setelah kita memahami bahawa al-qarabah, keluarga kita yang saleh, tidak memberi manfaat bagi orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kana ba'dzalika, bila kita tahu, maka ini menjadikan kita cemas, menjadikan kita takut, menjadikan kita sentiasa menjaga diri. Kita sendiri kena jadi orang baik untuk pasangan yang baik. Kita tahu suami kita orang baik, orang soleh, kenapa isteri tak berusaha menjadi orang baik? Cukup sekadar pak haji, abang haji saya. La, kita sendiri kena jadi orang baik. Allah. Karena itulah Nabi kita SAW ajar doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Orang tanya Nabi SAW, kaifa ya Rasulullah? Rasulullah yang sudah mantap iman masih lagi banyak menggunakan hadis ini, berdoa ini, kenapa? Kata Nabi SAW, inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba Allah Ta'ala ini duduk di bawah kuasa Allah, dia boleh tukar bila-bila. Pagi baik, petang tak baik. Wal'iyazubillah. Maka untuk kita jadi duduk dalam keadaan nak suruh kita baik, iaitulah dia panggil istiqamah. Marilah kita sentiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang baik. Baiklah. Itulah yang dikatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Jadi telah kita bincang dalam perkara yang telah sebut itu. Abilah. Semalam kita dah sebut Aisyah radhiyallahu anha banding dengan nabi lain, bukan kata nak mengurangkan kedudukan para anbiya lain, tidak, tapi nak contoh. Kata di para ulama, barra Allahu taala arba'atan bi arba'atin. Sekali lagi dalam kitab kita ni, ini dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur. Dia kata Allah Taala selamatkan 4 orang dengan empat penyelamat. Yusuf apabila dituduh nak melakukan benda tak baik dengan Imra'atul Aziz, wa syahida syahidun min ahliha, saksi sendiri, keluarga isteri itu, keluarga wanita itu menjadi saksi. Wa barra'a Musa min qaulil yahud, Yahudi tuduh Nabi Musa ni sakit, karena itulah mandi tak mau buka aurat. Musa bila nak mandi dia pakai kain basahan. Yahudi tuduh macam-macam. Maka wabarra Allah Ta'ala lepaskan tuduhan Yahudi kepada Nabi Musa bil hajar, dengan batu. Bawa lari kain dia. Nabi Musa ambil kain, batu lari. Nabi Musa kejar satu kampung, semua orang kampung tengok, Musa relax ya, tak ada sakit . Masya Allah.
Kan? Wa barra'a Maryam, Allah Ta'ala selamatkan Maryam dengan bercakapnya anak dia, yang masih baby, inni abdullah, bukannya anak zina. Wa barra'a Aisyah bihadhil ayatil izam. Allah Ta'ala bebaskan Aisyah dengan beberapa belah ayat yang kita baca ini, yang dibaca sepanjang masa sampai ke hari kiamat. Jadi kalau ada lagi orang jahat nak tuduh Aisyah, kita kata itulah al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, saya tak nak ulang lagi lah isu-isu tentang qazaf, tentang tuduhan. Kita telah bincang panjang 2 siri yang lepas, sudah pun kita bincang dalam masalah ini. Jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk etika, adab, bagaimana minta izin nak masuk rumah orang. Ini penting. Setelah kita tahu bahayanya zina, bahaya ni, maka kita kena jaga adab supaya ditutupnya pintu-pintu yang boleh membawa kepada yang tak baik. Insya-Allah bermula daripada ayat 27, dia panggil adabul istizan, adab minta izin nak masuk rumah orang. Ini sangat penting. Kalau boleh dalam siri yang akan datang ini, semua para jemaah bawa keluarga, anak beranak, anak-anak biar dia dengar, sebab semua orang ada adab. Nak masuk bilik mak ayah pun ada adab, nak masuk rumah orang pun kita ada adab. Insya-Allah kita belajar sampai kita faham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.